Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat Malaysia yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk edisi 22 November 2023. Saya Ridwan bersama dengan Zaleha akan bersama dengan anda sehingga jam pukul 10 pagi nanti. Secara langsung di TV1 juga melalui saluran berita RTM dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Banyak yang menarik juga bermanfaat yang kami kongsikan dengan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Apapun sebelum kami mulakan pengisian untuk Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, kita mulakan dahulu apa antara tajuk-tajuk akhbar utama. Pastinya berita gembira untuk kita rakyat Malaysia kerana Harimau Malaya berjaya untuk menjinakkan pasukan Taiwan di Taiwan semalam dengan skor 1-0 untuk kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Jadi gol ini dijaringkan pada minit ke-72. Kalau ikutkan rekod pertemuan sebelum ini 3 pertemuan terakhir kita menentang Taiwan, kita kalah dan kali ini kita revenge lah kiranya dan alhamdulillah kita menang. Dan ini adalah kemenangan kedua dalam kumpulan D. Sebelum ini kita menang dengan Kyrgyzstan. Dan selepas ini akan bertemu Oman pada 21 Mac tahun depan untuk perlawanan ketiga. Apapun kita terus akan prestasi yang cemerlang untuk pasukan Harimau Malaya kita seterusnya juga. Dan sedikit perkembangan juga berkaitan dengan banjir. Yang mana penduduk terjejas banjir di Kelantan, Terengganu meningkat pada malam semalam. Ini adalah data yang terbaru iaitu seramai 321 orang daripada 81 keluarga telah pun dipindahkan ke 6 pusat pemindahan sementara PPS yang membabitkan 3 daerah iaitu di Pasir Putih, Bacok dan juga Machang. Jadi menurut portal info bencana banjir, setakat pukul 11 malam tadi jumlah penduduk terjejas banjir di SK Dalam Ru paling ramai dipindahkan di daerah Pasir Putih apabila 197 penduduk terjejas banjir daripada 52 keluarga dipindahkan setakat malam tadi. Dan kita dapat lihat di sini pengurusan untuk PPS dan juga mereka yang terlibat dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan sementara ini memastikan kesejahteraan dan juga keselesaan, keselamatan mereka sentiasa dijaga dan pastinya juga banyak pemimpin tempatan juga turun padang untuk memastikan logistik ataupun persiapan bagi pemindahan para penduduk tempatan ini dilakukan dengan sebaik mungkin dan pihak berkuasa juga bertugas tidak kira masa untuk memastikan keselamatan semua. Dan juga di Kuala Terengganu juga dicatatkan di sini semakin meningkat. Diikutkan sebelum ini kepada 476 berbanding 3,917 pada malam semalam. Ya, angka terbaru adalah 4,476 mangsa banjir yang telah pun dipindahkan. Mungkin ada yang kata kalau di Pantai Timur itu dah biasa ataupun begitu faham dengan situasi banjir, tapi apapun kita tidak boleh ambil sambil lewa dan sentiasa mendengar apa saja arahan dan juga cadangan yang diberikan oleh pihak berkuasa untuk memastikan keselamatan semua yang terjejas. Dan hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia juga kita akan bawakan mengenai topik ini. Seringkali kami bawakan untuk peringatan kita bersama apa yang perlu dilakukan, apakah penyakit-penyakit yang berisiko untuk tersebar ketika musim banjir segalanya akan kami berikan kepada anda informasinya dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey, berita seterusnya. Dan seterusnya kita sama-sama suarakan dan juga ekspresikan solidariti kita untuk sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang teraniaya di Gaza, dan ini merupakan perkembangan yang boleh kami bawakan kepada bila mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO merancang untuk melakukan pemindahan pesakit di 3 hospital yang terkesan di Gaza, dan 3 hospital itu adalah Ashifa di mana sekumpulan bayi telah pun diselamatkan, Hospital Indonesia dan juga Hospital Ahli. Ini juga merupakan satu lagi usaha untuk yang boleh dilakukan. Apapun kita masih lihat secara big picture ataupun situasi besarnya, ini tidak sepatutnya berlakulah kepada mereka. Sehingga semalam kalau kita ikutkan data yang dikeluarkan di portal berita seluruh dunia ini, lebih 13,000 mangsa telah pun terkorban akibat serangan yang berlaku di Gaza oleh tentera Israel. Jadi desakan pemimpin-pemimpin dunia untuk menghentikan perkara ini terus berlaku sehingga sekarang. Membawa kita kepada tajuk seterusnya adalah bagaimana kumpulan negara Islam mendesak gencatan senjata segera perlu berlaku di Gaza. Dan rentetan dari Sidang Kemuncak Liga Arab dan juga Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Riyadh baru-baru ini,
sekumpulan komiti yang dianggotai Menteri Luar dan wakil dari Turki, Qatar, Mesir, Jordan, Nigeria, Arab Saudi, Indonesia, Palestin dan Setiausaha Agung OIC akan mengadakan lawatan untuk menggesa supaya gencatan senjata segera diadakan di Gaza. Kalau kita tengokkan di sini, matlamat utama kumpulan itu adalah supaya gencatan senjata diumumkan secepat mungkin dan bantuan kemanusiaan dihantar ke Gaza. Sebagai matlamat akhir, menyasarkan untuk menyumbang kepada penyelesaian dua negara dalam rangka kerja yang diterima di peringkat antarabangsa supaya rakyat Palestin dapat tinggal di negara sendiri dengan kestabilan, selamat dan makmur. Itu adalah orang kata objektif utama kumpulan negara Islam ini untuk mendesak gencatan senjata supaya berlaku di Gaza. Juga sedikit kebuka untuk perkembangan dalam negara bila mana EV jenis bertempatan barangkali mampu dihasilkan pada tahun 2025 ini yang dikongsikan oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri ataupun MITI yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang mengatakan pihaknya yakin dengan usaha syarikat pengeluar kenderaan tempatan tersebut banyak melakukan proses pendidikan pembangunan dijangkakan 2025. Barangkali Malaysia akan dapat melihat EV pertama tidak pada 2 tahun lagi. Okey, dan juga itu salah satu usaha kita untuk kita mengurangkan kadar pelepasan karbon di peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama juga salah satu usaha kita untuk kita mencapai SDG di peringkat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu Sustainable Development Goals. Itu dia beberapa berita utama dapat kami kongsikan kepada anda untuk kita memulakan rancangan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini ada beberapa perkara penting untuk kami kongsikan kepada anda dan kita akan menantikan salah seorang menteri untuk kita melihat secara besar ataupun secara keseluruhan apakah performance ataupun pencapaian kerajaan Madani setelah setahun menjadi kerajaan di Malaysia ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana dalam Selamat Pagi Malaysia. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Tular di media sosial satu poster data kes COVID-19 seluruh Malaysia dengan menunjukkan bilangan kes yang aktif dan jumlah kematian. Semakan pasukan Biar Betul mendapati ia pautan palsu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut membuat penafian. Menurut KKM, posting tersebut tidak dikeluarkan pihak mereka. Ternyata ia bertujuan menakut-nakutkan orang ramai dan menimbulkan kegusaran awam. Orang ramai yang mahu membuat semakan status COVID-19 diingatkan melayari laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia www.moh.gov.my atau aplikasi MySejahtera. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Kembali dalam Selamat Pagi Malaysia dan kini ada 3 berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda semua dalam SPM Sana Sini. Kita mulakan dengan berita ini. Hujan tidak menghalang lebih 7,000 warga Labuan menyertai Himpunan Solidariti Palestin peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Ia berlangsung di dataran Labuan. Program anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan itu bermula seawal pukul 6.30 pagi. Ia kemudian diteruskan dengan solat hajat dan doa munajat. Semangat solidariti kemudian disemarakkan dengan perarakan yang disertai pelbagai lapisan masyarakat. Antara pengisian lain ialah ceramah solidariti Palestin. Lebih RM28,000 berjaya dikumpul untuk disumbangkan kepada rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Hampir 10,000 peserta menyertai larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah yang berlangsung di Dataran Warisan Taiping. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bersama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat menyempurnakan acara tersebut. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad bersama barisan Esko Kerajaan Negeri. Sultan Nazrin kemudian berkenan melepaskan peserta bagi kategori 15 dan 10 km. Setelah 10 tahun acara berlangsung di Kuala Kangsar, kali ini Sultan Nazrin memberi perkenan penganjurannya di Taiping. Ia bagi mempromosi Taiping yang bakal menyambut usia 150 tahun sebagai bandar warisan pada tahun hadapan. Kenali Kompleks Pemuliaan Al-Quran terbesar yang berada di Pahang. Ia mampu melupuskan lebih 500 kg Al-Quran dan bahan bercetak mengandungi ayat-ayat Al-Quran dalam satu-satu masa. Kompleks di Cenor Maran itu dibina bagi menampung permintaan terhadap aktiviti pelupusan Al-Quran dan bahan bercetak yang kian bertambah. Exco Negeri Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada tahun lalu telah memperuntukkan sebanyak RM280,000. Dana itu bagi pembinaan kompleks yang dikendalikan Jabatan Agama Islam Pahang Caib. Manakala RM200,000 telah disalurkan Kerajaan Negeri bagi penambahan prasarana. Antaranya penyediaan rumah tamu, 3 kontena bagi menyimpan teks dan abu Al-Quran serta beberapa barangan elektronik. Selain di Cenor, terdapat sebuah lagi pusat pemuliaan Al-Quran iaitu di Peramu Pekat. Itu dia 3 berita ringkas dapat saya kongsikan kepada anda semua dalam SPM Sana Sini. Selepas ini kita akan ke Sabah FM bersama dengan rakan kami untuk seleksi konti. Sebelum itu kita berehat seketika. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah.
yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Baiklah, kita akan terus saja bersama dengan rakan kami di Sabah FM. Seperti mana yang saya janjikan sebentar tadi, Edwin dan juga Hafrina sudah pun bersedia. Silakan. Gadaikan harta serta nyawanya demi kasih sesama insan, tak kira bangsa dan. Baik, terima kasih Ridwan dan juga Zaliha di Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri bersama Edwin dan juga Hafrina. Seleksi pagi untuk konti di Sabah FM dalam Selamat Pagi Malaysia edisi hari ini. Ya, dan selamat pagi kepada semua penonton dan juga pendengar Sabah FM ketika ini. Dan kita mulakan dengan perkongsian kita pagi ini dari Sabah FM. Ya, yang pertama sekali ingin kami kongsikan ini berkenaan dengan pembentangan bajet negeri Sabah yang bakal dibawakan Jumaat ini dan bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur. Kalau kita imbas kembali bagi belanjawan ataupun bajet negeri Sabah bagi tahun 2023, lebih 5 bilion ringgit diperuntukkan, dan kalau belanjawan 2024 peringkat persekutuan pula bagi Sabah sebanyak 6.6 bilion ringgit yang diperuntukkan bagi tahun 2024, dan sudah pastinya banyak juga yang diharapkan khususnya warga ataupun rakyat Sabah sendiri agar untuk belanjawan negeri 2024 dapat ditingkatkan dan pada masa sama juga memberikan banyak manfaat khususnya pembangunan dan juga peluang pekerjaan khususnya di Sabah. Okey. Cukup menarik kan? Ya. Okey, dan seterusnya pada perkongsian kita yang kedua untuk hari ini mengenai 26 November nanti pukul 2 petang turut diadakan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia peringkat negeri Sabah di Dewan Seri Putatan Anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan bersama-sama dengan Pusat Hikmat Rakyat Parlimen P173 Putatan yang dijangka akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya, Timbalan Ketua Menteri, 3 selaku Menteri Kejaraya. Dan waktu itu pelbagai program akan diadakan sempena sambutan pada hari tersebut. Banyak yang akan berlangsung di sana, antaranya iaitu pameran keselamatan makanan main booth, dan juga pameran interaktif dari setiap bahagian di JKNS, dan juga ada pertandingan menyediakan makanan selamat dan sihat. Menarik ni. Bagi kanak-kanak juga ada disediakan pertandingan mewarna prasekolah untuk warga sekolah rendah ataupun murid-murid sekolah rendah pun ada juga pertandingan melukis. Selepas itu ada kuis keselamatan makanan melibatkan sekolah menengah. Ada taklimat bagaimana untuk menyediakan makanan di rumah khususnya kepada golongan wanita. Lepas tu ada juga taklimat for your bees yang melibatkan mesti, best, TMC dan juga home base kepada belia. Lepas tu ada pertandingan booth paling informatif. Ada pemeriksaan gigi percuma, cabutan tiket bertuah, macam-macam lagi lah aktiviti ataupun program berlangsung ni. Bagi wanita yang mungkin tidak tahu, dia rasa dia tahu macam memasak kan, tapi kadang-kadang sebenarnya ada juga cara penyediaan makanan di rumah yang perlu kita ikut. Walaupun bukan untuk dihidangkan ataupun dijual, tapi untuk dihidangkan bersama dengan keluarga di rumah, ada juga kaedah yang terbaik ataupun kaedah yang sesuai lah penyediaan makanan di rumah dari segi kesihatan, penjagaan, kebersihan. Kadang-kadang yang kita ni kan kita makan apa sajalah kan. Okay. kita kira-kira makan apa saja kan. Okey, jadi perlu juga pergi sana untuk dapatkan hikmat nasihat pemakanan. Di sana pun ada dibuat hikmat nasihat untuk pemakanan bagi anda yang mungkin tidak menjaga sangat diet makan ni. Itu penting juga tu kan, bukan saja mengamalkan pinggan suku-suku separuh, tapi dari segi bagaimana penjagaan dari segi khasiat makanan itu sendiri, kuantiti dan sebagainya. Pada masa sama juga kamu ataupun anda yang akan datang ke program ini yang terletak di ataupun berlangsung di Dewan Seri Putatan, pelbagai lagi program seperti ada aktiviti kecerdasan derma darah pun ada, hikmat nasihat
nasihat pemakanan, ini pun bagus juga, dan sudah pastilah ada persembahan artis tempatan. Kan mesti juga dalam apa-apa acara mesti ada persembahan. Kalau tidak, Betul. nanti kan macam dia bilang, kenapa macam tidak persembahan ni? Okey, sedikit tambahan lah kan berkenaan dengan bajet belanjawan ataupun bajet negeri 2024. Anda juga boleh ikuti secara langsung di Sabah FM Jumaat ini di 11 petang, 3 petang untuk perinciannya. Jadi itu perkongsian yang kami bawakan dari Konti Sabah FM bagi seleksi pagi untuk edisi hari ini. Okey, jadi setakat ini perkongsian Sabah FM untuk seleksi pagi dari saya Hafrin dan juga Edwin kembali bersama dengan rakan kita Di Selamat Pagi Malaysia. Jumpa lagi. Terima kasih Edwin dan juga Safrina. Siapa tak tahu sebenarnya Edwin juga pernah duduk di kerusi Selamat Pagi Malaysia bersama-sama kami pagi ini. Dan kemahuannya untuk pulang ke kampung halaman akhirnya terlaksanalah. Tahniah Edwin yang berada di sana. Dan sekarang di studio Selamat Pagi Malaysia, seperti mana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan bawakan salah seorang menteri untuk kita melihat pencapaian Kerajaan Madani sepanjang setahun ini. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan YB Nik Nazmini Ahmad, iaitu Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, untuk kita bercakap mengenai program setahun bersama Kerajaan Madani, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim ataupun NRECC. Selamat pagi YB. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Kami faham jadual YB sangat ketat. YB, kalau boleh mulakan sebenarnya, sebab kami juga mengamati laman Instagram yang YB muat naikkan keadaan mangsa banjir. YB juga sempat turun padang dan bertemu dengan mereka ini. Bagaimana mungkin YB boleh kongsikan pengalaman YB sendiri sebelum kita pergi ke topik pada hari ini? Ya, sebagaimana kita maklum, pengurusan di peringkat kerajaan persekutuan ini dia di bawah NADMA lah, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat TPM Datuk Seri Zahid Hamidi. Tetapi tentulah sebagai sebuah kementerian yang berada di dalam barisan hadapan dalam soal pengurusan projek-projek tebatan banjir, pembersihan saliran sungai dan sebagainya, NRECC memainkan peranan yang penting. Jadi pertama sekali yang saya boleh ceritakan ialah kita kena terima hakikat, sebab saya juga jaga perubahan iklim, bahawa realiti perubahan iklim ini kita saksikan insiden-insiden seperti banjir yang dikatakan sekali dalam 100 tahun, tetapi dah berlaku hampir tiap-tiap tahun. Jadi itu ialah realiti-realiti baru dengan perubahan iklim yang ada, kehilangan kawasan hutan dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, kita menangani ini soal banjir, satu ialah projek-projek tebatan. Dan itu merupakan mitigasi ataupun adaptasi lah kepada bencana banjir, dan ada yang memakan masa mungkin beberapa tahun sebab dia projek-projek yang kos dia 100-500 juta atau lebih. Pada masa yang sama saya faham, bila kita bercakap tentang soal banjir ni, tentulah orang bertanya tentang apa yang kerajaan lakukan pada jangka masa pendek atau sederhana. Jadi untuk itu sebenarnya tiap-tiap tahun kita membelanjakan sekitar 100 juta ringgit untuk kerja-kerja kecemasan untuk berdepan dengan monsun timur laut. Jadi bermula sekitar bulan 6 sehingga bulan 10, bulan 11 ni dah kebanyakannya dah selesai. Kadang-kadang ni kerja-kerja yang dilihat simple. Membersihkan sungai, membaiki tebing, projek-projek pembaikan kecil. Kos dia kecil-kecil lah, mungkin ratus-ratus ribu atau sejuta, 2 juta ringgit. Total dia kita belanja 100 juta untuk kita berdepan dengan insiden banjir. Jadi itu yang kita cuba lakukan. Pada masa yang sama saya tetap akan turun ke pusat-pusat pemindahan. Saya telah turun ke Dengkil baru-baru ini. Saya akan ke Pantai Timur dan juga mungkin ke tempat-tempat lain lah untuk kita lihat sendiri masalah banjir ini dengan dekat. Dan pastinya soal banjir ini merupakan salah satu perkara ataupun pencapaian di bawah kementerian. Selain daripada masalah banjir, apa lagi pencapaian-pencapaian yang YB boleh highlightkan sepanjang setahun menerajui kementerian ini? NRECC ini memang ada banyak agensi lah, 27 agensi antara kementerian yang terbesar. Dan kalau saya boleh mulakan, tenaga juga berada di bawah bidang kuasa NRECC, dan kita tahu bahawa kita mempunyai sasaran peralihan tenaga
yang sangat ambitious. Kita meletakkan hasrat negara untuk menjadi sifar bersih ataupun net zero seawal tahun 2050. Dan ini komitmen kita kepada Perjanjian Paris 2015 yang lepas. Maka kita tahu bahawa buat masa ini sekitar 80% daripada penjanaan tenaga elektrik di negara kita bergantung kepada gas asli, tetapi yang lebih teruk lagi ialah arang batu. Ya, jadi sebab itu apa yang kita telah lakukan pada hari ini, kita ada apa yang dipanggil National Energy Transition Roadmap yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat PM, yang mana kita nak mempercepatkan peralihan. Dan kita meletakkan menjelang tahun 2050, sekarang kapasiti tenaga boleh baharu kita 25%. 2050 kita nak 70%. Jadi kita akan melaksanakan pemasangan panel solar terutamanya, tapi juga biomass, biogas dan lain-lain punca kuasa yang sumber jana kuasa yang lebih bersih untuk kita mendapat bekalan elektrik bagi negara kita. Dan yang kita juga ada green electricity tariff yang telah kita laksanakan untuk orang mendapat apa yang dipanggil tenaga hijau tersebut. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, kita antara perkara yang dan saya tahu nanti mungkin ada soalan tambahan, tapi tentang tarif elektrik. Sebab sebelum ini kita melaksanakan dasar subsidi pukal. Maknanya tak kira, kalau malah orang kaya atau mendapat lebih daripada 50%, 10% orang paling kaya di negara kita mendapat 50% daripada subsidi elektrik. Bukan orang yang paling susah. Jadi kita rasa itu ada perkara yang tidak betul. Begitu juga kilang-kilang yang besar. Jadi kita dah buat pelarasan tarif bermula kali pertama Januari 2023, kemudian Julai 2023. Pada masa yang sama, kita juga memudahkan pemasangan panel solar dan sebagainya. Jadi itu sebagai satu insentif. Sebab mungkin orang komplain, dia kata, oh, bil elektrik dah naik. Tapi bagi mereka yang mampu ini, mereka ada option untuk memasang panel solar. Kita juga telah meluluskan rang undang-undang konservasi, rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga EECA di peringkat Dewan Rakyat, dan kita akan bawa ke Dewan Negara. Dan ini juga adalah satu perundangan penting sebab bukan hanya kita nak tenaga kita lebih bersih, tapi kalau boleh kita juga nak mengurangkan penggunaan tenaga. Dan ini akan memberi kesan yang sangat besar penjimatan kepada, tapi kita hanya akan kenakan syarat ini kepada pengguna-pengguna besar macam kilang-kilang dan sebagainya. Dia tidak akan jejaskan individu lah. Dari apa yang YB sebutkan, jelaskan kepada para penonton. Itu baru tenaga lah. Baru tenaga. Mungkin ada juga yang berpandangan kebanyakan inisiatif ataupun insentif ini lebih banyak tersasar kepada syarikat korporat, syarikat besar-besaran untuk domestic users yang nak pakai solar pun ia memakan kos permulaan yang agak tinggi. Jadi bagaimana pemerhatian yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan usaha ke arah renewable energy ataupun tenaga yang lebih bersih ini dapat dirakyatkan dan akses itu dapat dirapatkan? Betul. Jadi sebab itu kita tekankan untuk selco ataupun self-consumption. Ini maknanya dia tak jual balik kepada grid, dia hanya pakai untuk kegunaan sendiri. Kita sedang memudahkan dasar-dasar tersebut. Selain daripada kilang-kilang atau syarikat-syarikat besar, di peringkat universiti juga. Sebab mereka juga nak jimat pembelajaran mereka. Kalau di UPM, mereka telah mereka mempunyai kapasiti 16 megawatt peak. Agak besar, mereka buat di rooftop, mereka buat untuk parkir, yang mana bumbung untuk parkir tersebut, malah mereka juga buat di atas kolam. Di USM ada 10 megawatt peak. Jadi saya sendiri pergi tengok, lihat, sebab mereka nak jimat. Tetapi untuk rumah-rumah saya faham, tapi sekarang dah banyak sebenarnya skim-skim zero upfront. Dan kita rasakan bila kita memperluaskan lagi permintaan untuk tenaga boleh baharu, dia akan nanti satu hari nanti bumbung-bumbung rumah ni akan jadi macam, dia akan jadi satu harta juga. Makna mungkin syarikat-syarikat ni akan datang, dia nak sewa daripada tuan rumah kan, mungkin di Felda, di kampung pun, bukan hanya di kawasan pekan atau bandar, untuk mereka pasang panel solar. Tetapi pada masa yang sama, antara apa yang penting juga, kerajaan kena naik taraf grid. Sebab bila corak penjanaan tenaga elektrik ni berbeza, grid yang sedia ada ni perlu dinaik taraf supaya tidak ada masalah kelak. Jadi penjanaan tenaga ini betul,
kita berusaha untuk kita mengurangkan pelepasan gas karbon ke alam sekitar, dalam masa yang sama juga dari aspek pemulihan biodiversity, bagaimana YB melihat perkara ini, kerana kedua perkara ini perlukan keseimbangan. Betul. Jadi kita ni antara negara yang agak beruntung. Kita ada hutan yang luas, yang hutan sebenarnya hutan belantara tu yang kita tengok tu satu aspek, itu juga penting. Tapi juga hutan paya bakau, itu sebenarnya carbon absorption mereka lebih tinggi, dan seterusnya juga lautan. Kita berada, kalau di Sabah tu dia berada di Coral Triangle, yang mana ia merupakan tempat yang sangat kaya dengan spesies batu karang. Kalau hutan kita pun kita ada bilangan spesies yang terlalu banyak. Kita antara negara yang dipanggil mega diverse, 17 negara mega diverse di dunia. Jadi ini antara kekuatan kita. Tapi kita juga tahu bahawa tekanan pembangunan, sikap manusia, kita telah berdepan dengan risiko kehilangan khazanah yang diberikan oleh Tuhan ni. Jadi sebab itu 1992 kepimpinan kita pada waktu itu meletakkan komitmen di persidangan Rio bahawa kita akan memelihara sekurang-kurangnya 50% daripada tanah kita sebagai hutan ataupun tanaman pokok. Sehingga hari ini bilangannya menyebut sekitar 54.58%. Apa yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, sebab kita tahu tanah, hutan ini berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi kita mengambil contoh beberapa negara seperti Brazil, China, Perancis. Kita buat program yang dipanggil Ecological Fiscal Transfer. Jadi kerajaan menyalurkan, kalau sebelum ini dulu-dulu kalau kita tengok bukan dulu, sekarang daripada awal kita ada dalam perlembagaan kita wang yang diberikan kerajaan persekutuan mengikut bilangan penduduk kepada negeri. Ada juga mengikut bilangan kilometer jalan. Itu yang untuk maintenance jalan. Tapi sekarang kita ada sejak 2019 untuk hutan. Tapi kita ambil dua aspek, bukan hanya keluasan hutan. Kita juga nak tengok aspek prestasi. Apa yang mereka buat untuk jaga ataupun tambah baik hutan yang ada. Kalau tahun permulaan 2019 hanya dengan 60 juta ringgit. Bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, untuk belanjawan 2023 beliau naikkan kepada 150 juta, dan untuk belanjawan tahun depan 2024 ini jadi 200 juta ringgit. Jadi ini membantu kerajaan-kerajaan negeri untuk menjaga hutan tersebut. Pada masa yang sama kita juga ambil pendekatan boots on the ground. Yang mana kita tahu soal penguatkuasaan sangat penting. Kita tahu ada banyak misalnya poachers yang datang memburu secara haram, terutamanya gajah, harimau Malaya dan lain-lain binatang. Jadi apa yang kita lakukan, kita ada apa yang dipanggil ranger community. Dan ranger community ini kita ambil sebab kita selalu dengarkan cerita, contohnya tentera. Tentera umur 40 tahun dah berhenti daripada askar, tak ada pencen, tak ada kerja lain. Jadi apa yang kita buat, kita ambil veteran tentera, veteran polis, kita juga ambil orang asli. Orang asli ni mereka dah biasa dengan hutan, mereka tahu lebih arif daripada kita. Dan juga komuniti setempat. Bermula dengan 1,000 orang, sekarang 1,500, tahun depan 2,000 orang. Jadi ini antara langkah-langkah yang kita ambil untuk menjaga, dan kita tengok insiden poaching telah berkurangan. Sebab yang kita takut sangat nak hilang ni bagi saya ialah macam gajah tu satu, tapi juga harimau Malaya yang pernah ada 3,000 ekor pada tahun 1950-an, sekarang tinggal 150 ekor. Dan akhir sekali kita tengok bila habitat mereka ni terjejas, kita tengok banyak konflik. Gajah dengan manusia, babi dengan babi hutan dengan manusia dan sebagainya, harimau. Jadi kerajaan menerusi JKM ada bagi macam sagawati lah. Tetapi untuk kehilangan nyawa dan kecederaan. Tapi sekarang kita sediakan pula untuk kerosakan kepada kebun dan harta benda. Sebab macam masyarakat kampung atau orang asli itu bagi kesan yang besar kepada mereka. Terdedah dalam aktiviti seharian. YB sebenarnya kita agak speed sebenarnya. Kita nak reverse balik sebab YB sebutkan tentang pencapaian dari segi tenaga. Bagaimana pula dengan penjagaan sumber air? Sebab kita NRCC ni menggabungkan tenaga, air, keumbahan. Dari
aspek inisiatif atau insentif untuk memastikan sumber air terjaga dan diuruskan sebaik-baiknya. Bagaimana pengalaman dan juga pemerhatian YB setakat ini untuk NRECC sendiri? Ya, bagi sumber air ini, kita tahu bahawa air ini adalah perkara yang paling asas lah. Mungkin elektrik kita boleh hidup sekejap lah, kan? Mungkin boleh hidup lama, tapi dalam kebiasaan kita mungkin boleh hidup beberapa hari. Tetapi kalau air, itu adalah satu perkara yang kita tahu keperluan asas mana-mana hidupan termasuk manusia. Jadi sebenarnya negara kita daripada segi capaian air bersih, kita agak baik, 97%. Pembentungan di kawasan bandar-bandar raya besar lebih daripada 85%. Tetapi masih ada kelompongan-kelompongan. Jadi sebab itu apa yang kita buat, kerajaan memberi tumpuan kepada 3 negeri utama. Pertama Kelantan yang kita tahu ada masalah air, seterusnya Sabah, Sabah sebagai negeri besar dan ada juga banyak masalah pembekalan air, dan Labuan. Sebab Labuan ni berada di kawasan pulau dan mereka tidak ada banyak catchment, mereka bergantung kepada bekalan air dari Sabah sebenarnya. Jadi untuk 3 negeri dan termasuk wilayah Persekutuan Labuan ini, kerajaan Persekutuan akan membelanjakan wang yang agak besar untuk memastikan pembaikan kepada ataupun penambahan loji. Kita juga sedang berusaha untuk mengurangkan apa yang dipanggil kadar air tidak berhasil, NRW, non-revenue water. NRW ni bila air itu dirawat di loji tetapi tidak sampai ke akaun, ke akaun pengguna, sama ada dicuri atau sebenarnya yang banyaknya bocor, sebab pipe-pipe lama. Ada negeri, purata negara kita ialah sekitar 35%. Tapi ada negeri sampai 60%. Makna lebih daripada separuh yang dia rawat tak sampai. Jadi itu kita akan lihat untuk memperbaiki. Kita telah pun meluluskan, memudahkan geran-geran untuk non-revenue water ni, pembaikan dan sebagainya untuk diakses oleh operator-operator air negeri. Jadi itu antara bagi kita perkara pentinglah yang kita buat untuk sektor air kita, dan hasrat kita menjelang 2040, sektor air kita tidak lagi boleh jadi satu, sekarang dilihat sebagai satu kebajikan. It has to be economic lah, maknanya kena ada boleh dilabur, boleh dilihat untuk operator-operator air ini berdaya maju, dan kita akan teruskan usaha tersebut. Kalau kita bercakap juga mengenai perancangan pada masa hadapan, bajet 20 ataupun belanjawan 2024 baru saja dibentangkan di bawah kementerian. Apakah perancangan ataupun sudut pandang kementerian untuk melihat tahun 2024 ini bagaimana dari aspek perubahan iklim, elektrik dan juga air ini? Kalau dari segi perubahan iklim, kita dalam proses menggubal rang undang-undang perubahan iklim yang kita rasa ini akan memudahkan pelarasan dasar-dasar kerajaan selari dengan komitmen sifar bersih kita. Dan mungkin tetapi kita jangkakan akan siap insya-Allah 2025 sebab dia memakan masa, kita libat urus dan sebagainya. Kedua, kita juga akan melihat proses untuk kalau dalam air kita juga akan melihat semula dari, tapi air dan elektrik lah secara umumnya memang betul kos tarif utility di negara kita ni agak rendah daripada kos. Bermakna makna operator membelanjakan lebih berbanding dengan apa yang diterima. Jadi itu satu cabaran. Jadi kita akan melihat satu mekanisme, misalnya untuk air, tarif setting mechanism, sebab ia akan dicadangkan oleh operator-operator air negeri, dan secara umumnya semua kerajaan negeri tanpa mengira pihak mereka agak positif, mereka setuju. Untuk elektrik kita telah mulakan dan kita akan terus dan untuk elektrik kita juga akan selarikan dengan sistem padu, iaitu pendapatan database pendapatan isi rumah. Hasrat dia apa? Supaya kita beralih daripada satu sistem subsidi pukal yang mana semua orang dapat subsidi. PM suka guna istilah sedekah.
kan. Jadi patutnya yang sedekah ni, yang terima ni orang susah. Ya. Jadi untuk air, untuk elektrik, kita nak bagi B40, mungkin juga M40 kita lindungi, tetapi tak patutlah T20 itu terus dapat subsidi. Bersasar. YB, kita ada 2 minit berbaki ini. Kalau dilihatkan pada nama rasmi pun Kementerian Sumber Asli Perubahan Iklim, yang kita selalu dengarkan the only certain thing is change. Bagaimana pihak kementerian menangani begitu banyak unsur pemboleh ubah untuk menjalankan peranan? Memang bukan mudah kalau soal perubahan iklim terutamanya, dia satu perkara yang sangat dinamik dan dia memerlukan, pada masa yang sama kita tahu bahawa tindakan yang dibuat secara lokal, sama ada di peringkat bandar-bandar ataupun di peringkat negeri yang ada kuasa pada tanah, kuasa pada hutan, sumber air, itu sangat signifikan. Kadang-kadang lebih besar kuasa daripada kerajaan persekutuan. Jadi kita kena ada buy-in. Pada masa yang sama juga ada banyak obligasi antarabangsa. Dan ada kekangan dan tekanan kadang-kadang untuk meletakkan satu standard yang sangat tinggi di kalangan negara-negara membangun, sambil melupakan bahawa negara-negara maju telah pun banyak merosakkan alam sekitar, memotong hutan dan sebagainya, dan sekarang beban itu nak diletak pada kita. Jadi kita tidak menolak, kita tidak menafikan perubahan iklim itu betul-betul berlaku. Tetapi kita merasakan perlu ada lebih banyak sumbangan dan sokongan daripada dunia maju kepada negara-negara membangun. Jadi misalnya kita akan ke COP28, Yang Berhormat PM dan saya akan ke sana. Kita akan menegaskan pendirian sebab kita tidak mahu dalam soal kita mengejar komitmen perubahan iklim ini, dia akan memangsakan orang yang susah, orang yang miskin di negara kita. Jadi itu satu keseimbangan yang kita perlu dapat. YB, kami kira itu sahaja masa yang kita ada. Mungkin banyak lagi topik yang kita tidak sentuh, terutamanya komitmen kita dengan SDG, Sustainable Development Goals. Mungkin satu masa nanti kita boleh bersama untuk bercakap mengenai komitmen kita dengan SDG. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, kerana sudi bersama dengan kita setahun program bersama dengan Kerajaan Madani. Terima kasih banyak-banyak YB. Okey, dan sekarang kita akan ke Kedah. Cerita pagi di negeri Kedah ini berkaitan dengan e-dagang, merupakan satu platform pemasaran produk berkesan yang mana rakan kami Rashid sudah pun bersedia dengan laporannya. Rashid, silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Pagi ini saya bersama dengan seorang usahawan e-dagang yang kini giat membangunkan aplikasi digital bagi membantu usahawan bagi memperkenalkan produk-produk keluaran mereka secara atas talian. Jadi saya perkenalkan, inilah Encik Khairul Fahmi Rashid. Jadi setakat ini apa yang sedang dijalankan? Baik, sehingga kini syarikat kami telah membangunkan pelbagai jenis aplikasi yang mungkin boleh membantu usahawan-usahawan di luar sana untuk mencapai jumlah pelanggan yang lebih besar melalui aplikasi yang kami bangunkan. Okeylah Cik Khairul, apa dia punya keistimewaan apps ni? Di antara keistimewaan aplikasi Muda Alih yang kami bangunkan, aplikasi Muda Alih ini dibangunkan oleh 100% anak tempatan dengan kepakaran masing-masing dalam bidang digital, dan produk-produk yang kami pasarkan juga adalah produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan tempatan juga. Hari ini kita lihat banyak aplikasi yang dibangunkan oleh pelbagai syarikat di luar. Jadi kami sebagai anak tempatan, kami mengambil inisiatif untuk cuba terjun ke bidang ini dan membantu usahawan-usahawan agar bisnes mereka dapat berjalan dengan lebih baik. Untuk tahun 2024, persaingan amat hebat. Jadi penjenamaan sesebuah perniagaan itu perlu dilakukan secara digital dengan lebih meluas. Jadi kami di sini boleh membantu untuk menyediakan platform digital dalam bentuk aplikasi Muda Alih. Sehingga kini kami berjaya membangunkan jenis-jenis apps sama seperti aplikasi-aplikasi Muda Alih di luar sana, tetapi kami mengutamakan jenama tempatan. Antara aplikasi yang telah kami bangunkan ialah aplikasi jual beli emas, My Gold, aplikasi jual beli produk, MalayMall.my, aplikasi dalam berbentuk directory iaitu Bakul Kita,
dan aplikasi-aplikasi syarikat-syarikat dagangan antarabangsa seperti Saudagar Kurma. Setakat ni dia punya macam sambutan tu macam mana? Sambutan daripada syarikat-syarikat tempatan agak perlahan, mungkin kerana mereka lebih yakin kepada syarikat-syarikat luar. Tetapi di sini sebenarnya kami juga mampu membangunkan aplikasi-aplikasi yang setaraf dengan syarikat-syarikat luar. Jadi apa harapan Fahmi lah masa depan nanti? InsyaAllah kami berharap agar usahawan-usahawan tempatan di luar sana memilih kami untuk menjadi pembangun aplikasi mudah alih mereka. Baik, terima kasih Encik Khairul Fahmi Abdul Rashid, iaitu usahawan e-dagang. Untuk itu kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Rashid, cerita pagi dari negeri Kedah, kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. Dan sekarang kami akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan cuaca semasa dan juga impaknya. Dan saya bersama dengan tetamu melalui talian Google Meet, iaitu Encik Ambun Dindang yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi, Ridwan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ikutkan ramalan cuaca signifikan sehingga 24 November berdasarkan analisis model-model cuaca penumpuan angin dan juga monsun dijangka berlaku di timur dan juga utara Semenanjung sehingga 24 November. Boleh terangkan keadaan ini, bagaimanakah bentuk ataupun situasi hujan yang bakal berlaku dalam ramalan cuaca sehingga 24 November ini? Silakan, Cik. Okey, terima kasih Cik Ridwan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada TV1 lah kerana menjemput Met Malaysia untuk membincangkan isu-isu berkaitan dengan cuaca pada pagi ini. Untuk makluman semua, negara kita memang sudah mengalami monsun timur laut bermula daripada 11 Mac yang lepas, dan kita jangka akan berterusan sehinggalah kepada bulan Mac yang akan datang. So dia bermula pada 11 November 2023 ni dan dijangka berterusan hingga Mac 2024 nanti. So dalam sepanjang musim monsun timur laut ini, kita menjangkakan antara 4 hingga 6 episod hujan lebat boleh berlaku. Jadi untuk episod yang pertama seperti yang kita alami sekarang ni, terutamanya di negeri-negeri pantai timur Semenanjung, sudah kita kesan lebih awal. Bermakna kita sudah mengesan kejadian hujan lebat episod pertama ni sejak daripada 13 bulan November yang lepas. Jadi 13 November ini kita dah keluarkan amaran waspada dulu untuk negeri-negeri di pantai timur lah, terutamanya negeri Kelantan, Terengganu dan Utara Pahang. Dan kita naik tarafkan amaran itu kepada amaran buruk pada pagi 18 bulan November yang lepas, iaitu pukul 5.40 pagi, apabila kita mengesan keadaan cuaca semakin buruk. Dan kita daripada 18 November itu kita sentiasa kemakinilah. Pada 2 petang 18 November itu kita naik tarafkan amaran itu kepada bahaya, iaitu warna merah. Yang paling tinggi amaran hujan lebat yang kami keluarkan untuk episod pertama ini bermula daripada 2 petang 18 bulan November yang lepas. So bermakna dari segi pemakluman awal ni, jabatan telah memberikan makluman awal yang cukup lah, bukan saja untuk penduduk di kawasan-kawasan yang terbabit dan juga untuk agensi-agensi pengurusan bencana agar persediaan yang sewajarnya dapat dilakukan lah. Kerana monsun ini memang satu bencana yang kita jangka adalah banjir lah. Sebab banjir ini memang akan berlaku apabila hujan berterusan untuk beberapa hari. Dan hujan berterusan ini hanya akan boleh disebabkan leluruan monsun lah. Sebab itu banjir monsun ini akan berlaku. So yang untuk episod pertama ini kita sudah mengeluarkan amaran. Dan sekarang ini pun masih ada hujan juga di kawasan-kawasan pantai timur ini terutamanya. Dan kita masih lagi mengekalkan amaran, tapi diturun tarafkanlah kepada amaran buruk lah, iaitu warna jingga yang sudah kita turun tarafkan. Jadi untuk masyarakat di sana, saya ingat dari segi pemakluman itu ataupun maklumat berkenaan dengan amaran ini boleh didapati di pelbagai medium dah selain daripada laman sesawang kami.
Pula juga boleh didapati melalui social media Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga laporan secara langsung lah daripada TV1 yang kita keluarkan setiap hari. Boleh juga penduduk-penduduk mendapatkan maklumat mengenai amaran yang kami keluarkan. Di samping itu laut juga, amaran untuk laut juga telah kita keluarkan di mana laut agak bergelora. Kerana bila ada luruan monsun ini, angin agak kencang di Laut China Selatan dan ini telah menyumbang kepada keadaan bergelora dan kita telah mengeluarkan amaran laut bergelora juga untuk Laut China Selatan. Okey. Jadi, Encik Mohd, kita juga difahamkan apabila berlakunya perayaan monsun ini akan ada kawasan yang akan menerima panas yang ekstrim ataupun fenomena El Nino. Kawasan mana yang akan menerima fenomena ini? Okey, jadi untuk kesan El Nino ini, kita menjangkakan kawasan-kawasan yang akan terlibat adalah kawasan utara Semenanjung Malaysia. Dan tempoh yang kita jangka El Nino akan memberi kesan ialah pada awal tahun hadapan, iaitu bermula pada Februari atau sehinggalah pada April. So kita menjangkakan kawasan-kawasan di utara Semenanjung, masuklah pantai timur, akan mendapat kurang hujan. Dan suhu juga dijangka akan meningkat pada tempoh tersebut. Jadi El Nino ni walaupun dia sedang berlaku tetapi dari segi kesannya pada tahun ini kita jangkakan tidaklah signifikan sangat sebab El Nino ini akan mengurangkan hujan dijangka pada awal tahun hadapan lah. Dan terutamanya negeri-negeri di utara Semenanjung dan juga di timur Semenanjung. Dan begitu juga di Sabah kita juga menjangkakan akan mendapat kesan kekurangan hujan lah dan terutamanya di Sabah dan juga di utara Sarawak. Inilah kesan-kesan yang kita dapat perhatikan apabila kejadian El Nino itu berlaku. Okay? Dan El Nino itu sendiri kita jangkakan akan berterusan sehingga ke bulan Mei pada tahun hadapan. Baru dia akan beransur reda. Dan untuk keadaan sekarang, kalau kita faham, kebanyakan negeri di Semenanjung ini akan menerima hujan pada paras 100 mm sehingga 900 mm. Apakah maksud angka-angka ini dan bagaimana ia memberi impak kepada negeri-negeri yang terlibat di Semenanjung ini? Ya, Ridwan. Memang sepanjang musim monsun timur laut, negeri-negeri terutamanya di pantai timur memang dijangka akan menerima lebih banyak hujan berbandingan negeri bulan-bulan yang lain dan juga berbandingan negeri-negeri yang lain. So jangkaan kita ini berdasarkan analisis yang telah kita buat dan kita memberikan angka-angka tersebutlah untuk negeri-negeri tersebut. Tetapi apa yang lebih penting di sini itulah jangkaan untuk tempoh curahan hujan dalam satu bulan. So kita juga akan lebih memantau kejadian luruan monsun itu sendiri seperti yang berlaku sekarang. So luruan monsun itu yang lebih penting sebab luruan monsun itu akan memberikan curahan hujan yang lebih banyak dan dalam masa beberapa hari. So itu yang akan menyebabkan banjir. Jadi itulah peranan Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita sentiasa beroperasi 24 jam. Sebab itulah kadang-kadang amaran kita keluarkan ataupun kita tingkatkan kemungkinan berlaku tengah malam. Itu bergantung kepada keadaan. Kerana kita akan menganalisa semua model-model yang ada dan juga kita akan menggunakan semua infrastruktur yang ada di Met Malaysia seperti kita punya radar, kita cukup radar cuaca dan juga kita mempunyai penerimaan satelit bumi, gambar satelit. So inilah infrastruktur selain daripada stesen-stesen kita yang berada di seluruh negara. So kita akan menggunakan infrastruktur ini untuk kita memantau kejadian hujan lebat yang disebabkan luruan monsun ini. Sebab itu saya katakan Met Malaysia ni dari segi infrastruktur kita mempunyai cukup infrastruktur dan kita juga mempunyai model cuaca sendiri yang kita akan gunakan setiap hari. Sebab monsun ini kita perlu pantau dengan teliti, kita perlu pantau secara 24 jam dan perbincangan bukan saja di Ibu Pejabat tetapi kami juga mengadakan perbincangan cuaca harian setiap hari dengan negeri-negeri di seluruh Malaysia ini supaya negeri juga memainkan peranan dalam memantau, dalam memberikan maklumat untuk kita mengeluarkan sebarang amaran yang bakal kita keluarkan di negeri-negeri terbabit. So itu memang kita lakukan sepanjang musim monsun timur laut ini supaya kita boleh memberikan amaran yang lebih komprehensif terhadap negeri-negeri berkaitan. Ya, Ridwan. Kalau itu saya sebutkan tadi itu adalah paras hujan untuk negeri-negeri di Semenanjung berbanding dengan Sabah dan juga Sarawak. Sarawak dijangka menerima hujan 250 hingga 600 mm dan juga 150
hingga 400 mm di negeri Sabah. Kalau kita ikutkan, jumlah ini kurang berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung. Adakah kalau kita lihat perbandingan ini akan kurangnya risiko banjir ataupun kesan kemusnahan banjir itu lebih kurang di Borneo, ataupun bagaimana tafsiran terhadap angka ini? Okey, dari segi tafsiran angka untuk jumlah hujan yang kita jangkakan ini, seperti yang saya katakan tadi, bergantung kepada model ramalan cuaca yang kita akan analisa lah. Okey, jadi untuk Borneo, dia dijangka lebih kurang berbanding dengan Semenanjung disebabkan dari segi satu, seperti yang saya katakan tadi, Sabah, dia akan menerima kesan El Nino tu lebih sedikit berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung, kerana satu, dari segi kedudukan geografi dia berdekatan dengan kawasan yang berlakunya El Nino, iaitu di Lautan Pasifik. So kita dari segi situ kita mengambil kira dari segi jumlah hujan yang bakal diterima di Sabah. Dan begitu juga di Sarawak, kerana di utara Sarawak pun kita akan jangkakan akan menerima sedikit kesan El Nino itu. Jadi hujan yang dijangka diterima di kawasan tersebut juga akan berkurangan berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Tetapi untuk Sarawak, sebab dia negeri yang besar, jadi kita pun menjangkakan di barat dia akan menerima hujan yang banyak lah. Terutamanya daripada bahagian Kuching hinggalah ke bahagian Sibu di tengah tu akan menerima hujan yang di tahap yang banyak berbanding dengan kawasan-kawasan di utara dan juga di tengah Sarawak. Jadi dari segi jumlah hujan yang kita ramalkan itu adalah berdasarkan model analisis kita. So kita mengeluarkan jumlah-jumlah yang berkenaan lah untuk kedua negeri tersebut berbanding dengan Semenanjung. Okey, Ridwan. Encik Ambon, mungkin sedikit pesanan ringkas Encik Ambon kepada pekerja-pekerja ataupun mereka yang terlibat dengan sektor pekerjaan di laut, contohnya nelayan ataupun mereka sahaja yang bekerja di laut. Sedikit nasihat dengan keadaan laut bergelora dan juga apakah jangkaan yang bakal berlaku di laut sekitar Malaysia. Okey, jadi sebelum pertama mungkin saya nak bagi nasihat dari segi penularan maklumat yang tidak tepat lah. Itu penting sebab di masa kita menghadapi monsun ini, saya mohon jugalah jadi masyarakat yang di luar yang suka menularkan maklumat-maklumat yang tidak lengkap, sama ada berkenaan dengan operasi pemindahan ataupun dari segi maklumat pengeluaran ramalan itu mungkin boleh dielakkan supaya kita tidak mengganggu operasi agensi penyelamat dan juga mengganggu operasi agensi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan maklumat-maklumat ramalan cuaca. So, jadi maklumat-maklumat ramalan cuaca yang sah ni kita boleh dapatilah daripada jabatan-jabatan seperti Jabatan Meteorologi untuk ramalan hujan dan banjir, boleh daripada Jabatan JPS dan sebagainya. Dan itu perkara pertamalah. Di dalam musim banjir ini cuba tidak boleh tidak mengelirukan pihak-pihak yang bertanggungjawab lah dan juga mengelirukan orang awam. Jadi kita cuba elakkan untuk menularkan maklumat-maklumat yang tidak tepat ini. Okey. Dari segi untuk keselamatan pekerja-pekerja di laut yang utamanya yang di pelantar-pelantar minyak, yang mengusahakan feri, yang mengusahakan perikanan ini, mohon dapatkan maklumat sebab di musim monsun timur laut ini memang keadaan cuaca adalah agak angin terutamanya dan ombak agak tinggi di laut dan boleh mendapatkan maklumat ini untuk meneruskan operasi lah ataupun apa-apa aktiviti di laut dan juga di pesisir pantai. Kerana kita tidak mahu keadaan-keadaan yang tidak diingini berlaku dan maklumat sudah kita keluarkan tetapi tidak diendahkan dan ini yang kita risaukan. Dan juga dari segi penduduk-penduduk yang terkesan dengan banjir ini supaya ikutilah arahan pihak-pihak berkuasa kerana mereka sentiasa berada di lapangan dan mereka juga mendapatkan maklumat daripada meteorologi ini. Sebagai contoh, apabila kita mengisytiharkan bermulanya musim monsun timur laut pada 11 November yang lepas, semua pihak sudah bersedia sepatutnya sama ada daripada agensi-agensi penyelamat, daripada pekerjaan-pekerjaan tempatan ataupun daripada pihak-pihak penduduk itu sendiri. Bermakna kita akan menghadapi musim hujan dan bencana yang mungkin berlaku ialah banjir. So itu semua kena sedia maklum. Maklumat akan sentiasa dikemaskini oleh jabatan kami dan boleh didapati daripada pelbagai media lah, termasuk TV. Kita ada aplikasi My Cuaca. Boleh ditengok di situ sama ada gambar satelit secara langsung, gambar radar secara langsung boleh didapati daripada semua platform-platform ini.
Dan apa lagi yang saya harapkan adalah mungkin yang terakhir daripada jabatan kami ialah cubalah kita sama-sama membuatkan untuk aktiviti penyelamatan ini berjalan dengan lancar supaya kita sama-sama tidak menghadapi musibah yang lebih besar di masa akan datang. Okey, Ridwan. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ambon Dindang, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia, berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan cuaca semasa dan juga kesannya. Dan sekarang kita terus saja ke Negeri Sembilan. Ini cerita pagi dari Negeri Sembilan, menarik, iaitu berkaitan dengan istiadat ulangan luak mengadap. Ini merupakan satu pakej yang telah pun disediakan oleh rakan saya, Hana Adlin, yang saya kira menarik untuk kita tonton. Apa kata kita saksikan sekarang? 3 tahun sekali diadakan, istiadat gilang gemilang itu membawa maksud keluhuran taat setia rakyat kepada raja sebagai payung pemerintahan. Ia melibatkan penghulu kanan, penghulu luak Ulu Muar, penghulu luak Jempol, penghulu luak Teraci, penghulu luak Gunung Pasir dan penghulu luak Ineh. Menurut penyelia adat istiadat Istana Besar Seri Menanti, Tunku Datuk Mahmud Fauzi Tunku Muhyiddin, pada istiadat berkenaan, penghulu luak yang dilantik mengikut adat menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan selepas dikerjan untuk menyatakan taat setia. Tiap-tiap luak ni akan menghadap dan menjuduli ikrar taat setia pada Yang Tuan tiap 3 tahun sekali. Itu asal dia. Jadi akhir sekali kita buat tu 2019 November. Istiadat dimulakan dengan upacara menurun dan memasang alat kebesaran menurut tata cara istiadat di halaman Istana Besar Seri Menanti yang disempurnakan oleh Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Ridauddin Ibni Tuanku Muhriz pada hari pertama. Alat kebesaran itu dibawa oleh 40 pegawai 99 dan berarak diiringi 8 das tembakan meriam. Hari kedua menyaksikan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir dan Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani binti Tengku Besar Mahmud berkenan mencemar duli untuk diarak dengan kenderaan khas iaitu Tahta Rencana bagi istiadat bersiram di Panca Persada. Alat kebesaran cepu bedak limau digunakan untuk menyempurnakan istiadat bersiram dengan simbolik mencelup kedua belah tangan ke bawah duli baginda. Upacara kemuncak hari ketiga ialah istiadat mengadap dan menjunjung duli yang berlangsung di Balai Rum Seri. Setiap penghulu luak didahului luak Ulu Muar mengadap ke bawah duli tuanku berdua untuk memperbaharui taat setia dalam kalangan penghulu luak. Istiadat ini mencerminkan keluruhan taat setia rakyat kepada raja dan kedaulatan raja sebagai payung pemerintahan yang bersesuaian dengan perbilangan adat, alam yang beraja dan luak yang berpenghulu. Alhamdulillah istiadat ini dah selesai dan alhamdulillah ramai orang rakyat datang boleh nampak istiadat yang sangat penting dalam sejarah Negeri Sembilan ini untuk sejarah dan masa kini sebab ada tema tentang kesetiaan kepada raja, rasa komuniti dan sangat ceria lah dapat nampak tradisi yang masih kekal, lengkap dengan kostum, dengan muzik, dengan tarian semua. So alhamdulillah semua sempurna lah. Semua barulah bagi diri saya kan. Tapi memang orang kata memang menakjubkan lah. Memang unik yang perlu dihalusi dan difahami oleh generasi yang akan datang dan setiap 3 tahun sekali. Bila dalam keadaan 3 tahun sekali ini kita buatlah apa yang terbaik dan harus kita mendalami apa sejarah sebelum menjadi Negeri Sembilan ni dari segi adat. Pertama raja di nanti memang kita pula datang pada tiap 3 tahun sekali. Memang dia punya aturan lah. Bentak tadi nak buang lah. Kan? Ini antara satu unik lah di Negeri Sembilan tentang adat batin dan juga sistem raja antara dengan rakyat. Istiadat ulangan penghulu luak tanah mengandung mengadap dan menjunjung duli Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir berakhir secara rasmi apabila alat kebesaran diraja yang dipasang selama 3 hari di perkarangan Istana Besar Seri Menanti dibawa masuk semula dengan penuh istiadat diiringi 3 das tembakan meriam.
125 tahun sejak pertama kali diadakan, istiadat ini masih kekal sebagai salah satu upacara mengulangi ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hana Adlina Satun Ahmad, RTM. Baik, terima kasih Hana Adlin atas laporan khas tersebut. Itu antara keunikan dan juga kekayaan warisan budaya di negara kita. Kami bawakan perhatian anda semula ke studio pagi ini. Satu lagi topik. Kalau tadi kita berbincang tentang apa antara portfolio NRECC, dan kita bawakan satu lagi usaha dan inisiatif di bawah kementerian, iaitu Simposium Kos Sara Hidup 2023. Bersama kami pagi ini, Assalamualaikum dan juga selamat datang Encik Muhammad Sanusi Abdul Karim yang merupakan Pengarah Kanan Sektor Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Terima kasih Encik Sanusi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita tahu dalam seminggu sebelum berlangsungnya simposium ini nanti banyak persiapan dibuat. Tapi sebagai pengenalan kepada para penonton, boleh Encik Sanusi kongsikan bersama kami penubuhan ataupun penganjuran simposium Kos Sara Hidup ini, apakah antara objektif utama ianya diadakan? Ya, terima kasih Puan. Simposium Kos Sara Hidup tahun 2023 merupakan kali kedua kita melaksanakan simposium di mana kita menyediakan satu platform di mana perbincangan mengenai kos sara hidup serta cadangan dan juga penyelesaian mengenai isu-isu kos sara hidup itu boleh dibincang. Bila kita bercakap mengenai kos sara hidup, kita dapati masyarakat di luar mempunyai berbagai pemahaman ataupun idea dan solusinya. Betul. Most likely dia akan bercakap mengenai kenaikan harga barang, inflasi, tetapi kos sara hidup ini merangkumi lebih skop yang lebih besar, dan perkara-perkara ini bila ditanya seorang ini akan bercakap definisi mereka, seorang lagi bercakap definisi, dan tak ada yang salah. Tapi sebenarnya perkara ini semuanya betul dan perlu diambil kira dalam perbincangan. Menyedari perkara ini, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup merasakan ada keperluan bagi kita mendapatkan feedback daripada kaum umbi mengenai isu-isu kos sara hidup dan apa mereka ingin melihat dari segi penyelesaiannya. Kita juga menyediakan satu platform bagi pakar-pakar untuk, bukan saja pakar tetapi orang yang telah berjaya dalam isu-isu kos sara hidup untuk bercakap mengenai pengalaman mereka, bagaimana mereka memikirkan mengenai isu kos sara hidup dan penyelesaiannya. It's a big task, satu tugas yang besar, kerana dalam portfolio kementerian ini disandarkan harapan rakyat Malaysia bagaimana untuk memberikan persekitaran ataupun kos sara hidup yang lebih rahmahlah kepada rakyat Malaysia. Malah kadang-kadang ada juga, kalau kita lihat di laman media sosial Encik Sanusi, yang membanding-bandingkan, kalau di Australia kosnya macam ni, kalau di UK kosnya macam ni. Tapi kita kena berbalik kepada apa yang kita tangani di dalam negara. Jadi apa antara topik ataupun pengisian yang akan dibawakan dalam skol ini? Okey. Memang betul apabila bercakap tentang kos sara hidup, ini merupakan tanggungjawab yang amat besar. Dan kita telah menggambarkannya melalui tema simposium tahun ini, di mana kita menyatakan bahawa kos sara hidup, menangani kos sara hidup merupakan tanggungjawab bersama. Dan dalam simposium kali ini kita telah memikirkan isu-isu gaya hidup juga, isu-isu mengenai pendapatan, isu-isu mengenai perlindungan sosial. Kita juga memikirkan semua itu. Dan kita telah menyusun program di dalam simposium kami, di mana dia akan dimulakan oleh of course seremoninya untuk perasmian, dan lepas itu kita akan cakap mengenai isu-isu kesihatan, gaya hidup, di mana kita akan membandingkan cara hidup kita yang menyebabkan kos hidup meningkat.
kos hidup, cara hidup yang tidak sihat, meningkatkan kos kita kepada untuk perubatan misalnya. Dan kita juga akan memampirkan orang yang berjaya dalam isu-isu peningkatan pendapatan, sebab pendapatan itu amat penting untuk memastikan rakyat dapat menangani isu kenaikan kos hidup. Dan juga kita juga memberi satu perspektif, ada juga perspektif mengenai peranan daripada industri, peranan daripada NGO, peranan dari segi agama, dan juga kita juga melibatkan juga sedikit penerangan mengenai apa langkah-langkah kerajaan yang akan dilaksanakan bagi menangani isu kasar hidup. Cik Sanusi, kalau juga boleh kongsikan dengan para penonton, ini merupakan satu topik yang dijiwai oleh setiap seorang dari kita, tak kisah pendapatan tinggi mana ataupun rendah mana sekalipun. Siapakah antara yang akan menghadiri simposium ini? Kita mensasarkan peserta simposium ini dari galangan pembuat dasar. Kita juga mensasarkan kepada pelajar, NGO dan juga pihak industri dan swasta. Mereka semua mempunyai peranan dalam menangani kos hidup dan kita memahukan mereka melibatkan diri, memahami isu-isunya dan supaya kita dapat mencari solusi yang menyeluruh bagi isu kos hidup. Kos hidup ini isunya tidak boleh diselesaikan dalam masa yang pendek. Of course kita juga membuat inisiatif di mana kita ada program-program seperti program di bawah payung rahmah itu yang immediate efek kepada rakyat, tetapi isu-isu mengenai pendapatan memerlukan penyelesaian yang jangka panjang dan juga melibatkan perubahan sikap antara di kalangan masyarakat. Mungkin juga ada di kalangan para penonton yang mengatakan saya tak isap rokok, saya tak ada minum kopi mewah-mewah, masih lagi menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran, tapi tetap tidak cukup, tetap dibebani dengan isu kos hidup ni. Apa yang pihak kementerian barangkali boleh katakan dari segi inisiatif-inisiatif yang akan terus diadakan untuk memastikan keluhan-keluhan ini dapat dikurangkan? Biasanya apabila kita bercakap mengenai kesempitan hidup, kerajaan memikirkan mengenai intervensi yang khusus seperti bantuan sumbangan tunai rahmah misalnya ataupun jualan rahmah. Program-program itu bersifat jangka pendek dan disasarkan untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Tetapi penyelesaian secara menyeluruh bukannya berkisar mengenai penyelesaian jangka pendek, tetapi jangka sederhana dan jangka panjang. Dan bila bercakap jangka pendek dan jangka panjang, kita memikirkan bahawa kuasa membeli ataupun pendapatan rakyat Malaysia itu meningkat setaraf dengan keperluan hidup di masa depan. Apabila kita bercakap mengenai harga barangan, amat jelas bahawa harga barangan di dalam pemerhatian kementerian dalam trend meningkat. So pendapatan perlu seimbang dengan peningkatan. Dan pasal tu kita dalam simposium ini bercakap mengenai peluang-peluang kita meningkatkan pendapatan melalui perniagaan ataupun perniagaan ataupun dari segi bantuan daripada kerajaan. So kita perlu bercakap pasal itu juga. So dalam simposium ini kita juga akan membincangkan rancangan kerajaan untuk mengadakan plan pelindungan sosial yang akan dilaksanakan awal tahun depan kalau tak silap saya oleh kementerian yang berkenaan lah, KPDN sebagai wadah di mana kita boleh mengumpulkan input daripada masyarakat supaya boleh diambil kira dalam pemurnian pelaksanaan program tersebut di masa depan. Juga Encik Sanusi, dalam kesempatan yang kita ada untuk membincangkan tentang simposium ini juga, kalau boleh kita nak juga tanyakan kepada Encik Sanusi tentang Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Bagaimana inisiatif ataupun cabaran yang dilihat setakat ini untuk mendepani situasi ini dan isu ini, dan Encik Sanusi telah katakan tadi tidak boleh diselesaikan dalam masa yang sangat singkat. Tidak.
Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun dalam singkatan bahasa Inggerisnya NACOL merupakan majlis yang membincangkan isu-isu kos sara hidup dan perkara majlis ini dipengerusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri dan perkara ini membincangkan isu dasar strategi yang jangka panjang mengenai kos sara hidup. Namun begitu di bawah majlis ini kita juga mempunyai jawatan kuasa ataupun kluster yang diterajui oleh kementerian-kementerian yang berkenaan. Kita ada 7 kluster di mana kita akan bincangkan isu-isu mengenai perumahan, pendidikan, pengangkutan, utiliti, kesihatan, makanan dan juga pendapatan. Kalau dirangkumkan mengenai semua kluster ini merupakan isu-isu yang paling utama bila kita membicarakan mengenai isu kos sara hidup. Of course, kita tidak menjangkakan untuk majlis yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pergi secara terperinci setiap program atau inisiatif yang perlu dilaksanakan. Itu diberi tanggungjawab kepada kementerian dan pelaksanaannya dipantau oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, untuk memastikan segala program dan perancangan di peringkat kementerian untuk berjalan dengan lancar. Sebagai kesimpulan, Encik Sanusi, apa yang dilihat ataupun diharapkan oleh tim Encik Sanusi juga pihak kementerian nanti yang dapat dilihat sebagai menjadi game changer ataupun akan merubah persekitaran kos sara hidup ini melalui penganjuran simposium seperti ini? Kita mengharapkan nombor satu, kita nakkan rakyat memahami apa itu isu kos sara hidup. Dan apabila rakyat memahami apa itu kos sara hidup, isu kos sara hidup, apa peranan mereka, apa yang kerajaan telah melakukan, mereka dapat memastikan bahawa nombor satu, mereka mempunyai kebolehan untuk menangani isu itu. Of course, dalam kita punya panel, kita juga ada isu-isu di mana masyarakat telah bercakap mengenai di mana ruang-ruang di mana bukan sahaja pihak kerajaan tetapi pihak industri dan juga pihak NGO dapat membantu. Dan kita juga nak menekan bila kita memahami isu-isu kos sara hidup, kita dapat mendapat input yang lebih baik daripada masyarakat mengenai apa yang diperlukan. Kita juga mempunyai pemantauan ataupun penguatkuasaan. Cumanya dia ada gap di mana maklumat itu perlu ditampung oleh input daripada masyarakat, dan kita memerlukan itu untuk memastikan keberkesanan program-program yang kita laksanakan di kementerian ataupun oleh kerajaan dapat dipertingkatkan agar membantu masyarakat dalam isu kos sara hidup. InsyaAllah. Dan kita doakan yang terbaik untuk penganjuran simposium kos sara hidup ini akan berlangsung 28 dan 29 November minggu hadapan. Terima kasih Encik Sanusi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kita nantikan apa antara bahan perbincangan yang barangkali dapat dikongsikan dengan rakyat selepas selesainya simposium itu nanti. Kita ingin ke lintasan kaji cuaca bersama pegawai Meteorologi Malaysia selepas ini, dan teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada dan buruk seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan beberapa daerah di negeri Pahang, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga 24 November nanti. Selain itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada yang akan berkuat kuasa sehingga 23 November nanti. Amaran ini melibatkan negeri-negeri utara Semenanjung iaitu di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta di bahagian utara di negeri Perak. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati dan cakna dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami serta pihak berkuasa tempatan,
terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Selain itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 24 November nanti dan melibatkan kawasan perairan Condor dan Reef North. Perlu diingatkan, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, kawasan pesisir pantai di negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan keadaan hujan di negeri-negeri pantai barat Semenanjung ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri pantai timur iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Timur Johor dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Namun demikian, bagi negeri-negeri utara iaitu di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan utara negeri Perak dijangka boleh berlakunya hujan di sini pada menjelang kelewat pagi nanti, berikutan dengan awan hujan daripada Thailand dan Kelantan ini akan bergerak perlahan-lahan menuju dan memasuki ke negeri-negeri utara Semenanjung ini. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari bukit petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat dan tengah di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Kudat dan Sandakan di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca di kedua-dua negeri ini dijangka boleh berlarutan sehingga kelewat pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca kita untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawan www.met.gov.my dan juga laman sawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ayuh, kita meriahkan perasmian Karnival Usahawan Desa KUD 2023 at Putrajaya bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 25 November 2023, Sabtu 11 pagi, hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Baiklah, seterusnya dalam Selamat Pagi Malaysia masih lagi saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan persediaan kita untuk menghadapi monsun Timur Laut yang telah pun berlaku sekarang. Untuk kali ini saya sangat berbesar hati bersama dengan penolong Pesuruhjaya Bomber Muhammad Syauqi Hamzah, iaitu Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dalam kita membicarakan berkenaan dengan operasi Pasukan Gerak Cepat MTL. Selamat datang, Selamat Pagi Malaysia, tuan. Baiklah, pasukan gerak cepat MTL ini, bagaimanakah ianya beroperasi dalam situasi jangkaan kita menghadapi monsun Timur Laut yang telah pun berlaku pada awal November pada kali ini?
Okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita sedia maklum bila berlakunya MTN, jadi dia melibatkan kawasan sebelah pantai timur lah, khususnya di sebelah Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, akan terjadinya bencana banjir. Jadi kalau kita tengok dari segi banjir kilat tu mungkin di kawasan setempat, tapi bila monsun ni dia melibatkan banjir dan kawasan yang luas. Jadi dari segi persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kita ada balai-balai di negeri yang terlibat secara langsung untuk nak hadirkan diri ke kawasan-kawasan banjir. Tapi dalam pada yang sama, kita menubuhkan lagi pasukan dikenali sebagai pasukan gerak cepat, seperti Tuan cakap tadilah. Jadi setiap negeri diarahkan menubuhkan pasukan gerak cepat. Ada negeri yang cuma ada satu pasukan dan ada negeri yang ada dua pasukan. Jadi pasukan gerak cepat ini kita ditempatkan di kawasan-kawasan yang kita kena pasti di balai yang agak tinggi. Maknanya mungkin terlepas dari kawasan banjir tersebutlah. Sekarang ni dekat Malaysia ada 22 pasukan. Dan setiap pasukan diketuai oleh komander, iaitu pegawai kanan, dan dibantu oleh 4 orang anggota. Ada 3 pasukan dan kita bahagikan mereka kepada 3 shift. Jadi kenapa kita wujudkan lagi pasukan gerak cepat? Sebab satunya kita nak memendekkan masa untuk kita hadir ke tempat kejadian, dan kita juga nak supaya di musim MTN ni segala persediaan untuk nak menyelamat masa-masa banjir digerak dengan cepat dan pantaslah. Jadi kami difahamkan zon yang terlibat adalah utara, selatan, timur dan juga Borneo. Secara keseluruhannya, mungkin boleh beri gambaran berapa ramai anggota yang terlibat dan juga dari segi persediaan aset dan juga kelengkapan bagaimana untuk pasukan gerak cepat ini, Tuan? Okey, sebenarnya yang di zon tu kita ada lagi satu pasukan. Dekat zon kita ada, kita panggil Regional Forward Base. Maksudnya berbeza dengan gerak cepat. Pasukan gerak cepat kita tubuhkan di negeri-negeri yang seperti yang Tuan cakap tadi itu, dekat zon tu itu adalah pasukan kita panggil sebagai pengkalan hadapan wilayah, di mana kita bahagi kepada 3 zon. Zon Pantai Timur, dia melibatkan negeri Pahang, negeri Terengganu dan juga Kelantan. Itu di zon Pantai Timur. Itu kita tempatkan dia sekarang ni di Akademi Bomba dan Penyelamat Wakah Tapai. Kita memerlukan satu tempat yang besar sebab kita memerlukan tempat untuk nak kita kumpulkan segala aset dan logistik sebelum kita hantar ke negeri-negeri yang berada di zon Pantai Timur tadi. Dan zon kedua adalah zon utara. Zon utara iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Ini kita pusatkan di Bertam, di Pengkalan Udara Bomba dekat Bertam. Dan zon ketiga adalah zon selatan, di mana Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Kita tempatkan di Balai Bomba Air Hitam di Johor. Jadi dari segi kelengkapan, sudah semestinya bila kita dia melibatkan diri dengan operasi banjir, jadi sudah semestinya lori 3 tan ataupun lori 5 tan. Begitu juga dengan bot penyelamat 4x4 untuk nak menarik bot dan sebagainya, dan genset dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kerjasama dengan kementerian dan juga jabatan lain dalam menghadapi situasi ini, Tuan? Ya, kalau kita tengok dari segi kerjasama sekarang ni, kita tengok di dalam MKN 20 sendiri pun dah wujud hubungan di antara agensi penyelamat. Tapi begitu juga dengan agensi contohnya lah yang kita mendapatkan info-info yang terkini berkaitan dengan banjir, contoh macam JPS, Jabatan Parit dan Saliran, Map Malaysia berkaitan dengan cuaca dan sebagainya,
dan juga Jabatan Mineral dan Geosains, di mana untuk kita kena pasti kawasan-kawasan ceruk yang kritikal. Sebab bila berlakunya hujan lebat, dia bukan sahaja melibatkan kawasan banjir. Dia mungkin juga melibatkan kawasan-kawasan ceruk, tanah runtuh, kepala air dan sebagainya. Itulah satu hubungan yang baik antara agensi-agensi lain lah. Dan satu ketika apabila kita berhadapan dengan banjir yang cukup besar, banyak pihak lain juga terlibat, polis, angkatan tentera dan sebagainya. Mungkin Tuan boleh beri sedikit kefahaman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan bidang kuasa setiap agensi-agensi ini. Mungkin ada orang tiba-tiba marah polis ni tak buat kerja ni, padahal bukan kerja polis kan? Itu situasi sentiasa berlaku. Dia dalam bencana kita bahagi kepada kita 3 kategori utama lah. Di peringkat daerah, dia dipengusikan oleh pegawai daerah, dan kita juga peringkat kedua iaitu jawatan kuasa bencana daerah, bencana negeri, mungkin dipengusikan oleh pejabat SUK, dan juga ketiganya jawatan kuasa bencana peringkat pusat lah. Mungkin ini ada diketuai oleh oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri lah. Jadi untuk dari segi koordinasi di antara pelbagai agensi tadi, kita kena patuh kepada arahan yang seperti saya cakap tadi, arahan MKN 20 yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi dalam MKN 20 kita dah ada dah dia punya atur gerak pasukan dan sebagainya. Contoh, kalau dalam menangani sesuatu bencana, maknanya komander dia adalah pasukan PDRM, dan bomba pula sebagai timbalan komander. Okey, contoh kalau peringkat daerah, kalau banjir yang melibatkan satu daerah, jadi ini di bawah bidang kuasa jawatan kuasa bencana peringkat daerah, di mana pengurusinya adalah pegawai daerah, dan komander operasinya adalah ketua polis daerah tersebut, dan ketua balai bomba daerah merupakan timbalan komander bagi sesuatu tempat kejadian tersebut, dan dibantu oleh agensi-agensi penyelamat lain. Dia ada agensi-agensi bantuan dan sebagainya, yang bagi kerjasama yang cukup erat lah. Jadi kefahaman itu perlu juga kita faham supaya nanti dalam situasi yang tertekan, mungkin orang menyalahkan pihak tertentu, pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Kita tidak mahu perkara itu berlaku, kerana pencerahan ini kita berikan kepada anda. Kalau ikutkan berita-berita yang dikeluarkan, banyak, hampir ribuan lokasi ataupun kawasan-kawasan panas yang menjadi jangkaan untuk berlakunya banjir pada tahun ini. Dari segi kesiapsiagaan dan juga lokasi-lokasi panas yang paling mungkin berada di tahap teratas bagi pihak bomba di mana? Maknanya sekarang ni kita tengok setiap negeri ada dia punya kawasan kita panggil hotspot lah. Hotspot. Ini data ni kita ambil daripada JPS. Mana data kita di peringkat negeri juga, bomba negeri juga ada hubungan yang baik dengan pihak JPS di negeri. Jadi kita dapatkan data daripada dia orang. Jadi daripada data tersebutlah kita boleh buat persediaan awal dan sebagainya, sama ada mungkin kita boleh buat rondaan di peringkat awal dan sebagainya. Jadi bagi seluruh negara sekarang ni, kalau ikut data yang dikeluarkan oleh pihak JPS, terdapat sebanyak 5,648 kawasan hotspot yang dikenal pasti sebagai kawasan yang banjir pada masa sekarang ni. Jadi itulah tempat-tempat yang menjadi tumpuan utama bagi pihak kita lah, dari segi kesiapsiagaan dalam penyelamatan mangsa nanti. Dan ramalan monsun timur laut pada kali ini mungkin sedikit berbeza dengan tahun lepas, apabila Met Malaysia menjangkakan ada juga akan berlaku fenomena El Nino, cuaca panas ekstrim, yang mana jangkaannya akan berlaku di negeri seperti negeri Sabah. Apa pula persediaan pihak bomba untuk menghadapi kedua-dua situasi ini, banjir dan juga panas yang ekstrim ini? Panas yang ekstrim boleh membawa kebakaran, tuan. Kita tengok sekarang ni, alhamdulillah, dalam musim timur laut, dari segi perangkaan yang kita terima sekarang ni, kita tengok daripada bulan September sampai bulan November. Jadi alhamdulillah kita tengok statistik kebakaran, terutamanya El Nino ni, dia banyak berlaku kebakaran terbuka lah kalau dahulunya. Jadi berlaku banyak pengurangan. Dan sudah sepastinya bila musim lembap sekarang ni, jadi berbanding dengan musim kering yang melampau,
maknanya kawasan-kawasan kebakaran yang agresif seperti contoh macam kebakaran tanah gambut, kawasan hutan yang besar, belukar yang besar dah semakin kurat. Cuma sekarang ni kita berhadapan dengan kebakaran belukar, kebakaran semak, kebakaran pusat pelupasan samparan dan sebagainya. Jadi ini tidak memerlukan aset yang banyaklah, yang tidak memerlukan anggota yang ramai. Jadi sekarang ni alhamdulillah cabaran kepada pihak kita itu dah kira agak kurang sikit. Jadi kalau kita ikutkan fenomena yang telah pun berlaku dan juga situasi yang pernah kita hadapi, kita pernah menghadapi cuaca ekstrim panas dan juga banjir yang cukup besar. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak bomba dan bagaimanakah pihak bomba mengambil pendekatan dan juga pengalaman itu untuk dibaik pulih untuk jangkaan berlakunya fenomena ini kembali pada masa hadapan? Kalau kita tengok dari segi dalam kecemasan, kita berpandukan kepada dia panggil emergency management circle. Maknanya dia ada 4 peringkat dalam itu. Dia ada peringkat mitigasi, dan keduanya peringkat persediaan dan peringkat respon, dan keempatnya recovery. Maknanya recovery ini selepas kejadian. Jadi kalau kita tumpu kepada mitigasi dengan preparedness dari persediaan awal kita tadi itu, sebab kita tahu dah monsun dekat Malaysia ni selepas barat daya banyak berlaku El Nino dan sebagainya. Selepas tu dia beralih kepada fasa peralihan monsun dalam 3 bulan, dan selepas itu dia pergi kepada monsun timur laut yang kita hadapi sekarang lah. Jadi dari segi postmortem dan sebagainya, kita buat postmortem, kita buat review pengalaman yang lepas-lepas, itu yang menyebabkan kita buat satu susun atau gerak. Seperti kita kalau monsun timur laut, kita adanya penggalan hadapan, kita ada pasukan gerak cepat dan sebagainya. Dan kita juga melibatkan semua aset. Aset-aset kita pastikan berada dalam kesiapsiagaan. Semua aset termasuk kita punya aircraft dan sebagainya. Untuk penghantaran bekalan makanan, mungkin ada pemindahan untuk bawa pesakit dan sebagainya. Cukup padat itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan kesiapsiagaan pihak bomba untuk menghadapi situasi monsun timur laut yang dijangkakan banjir dan juga musim panas yang akan berlaku. Terima kasih banyak-banyak kepada penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Syauqi Hamzah, iaitu Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita dalam Suara Pagi Malaysia pada hari ini berkenaan dengan kesiapsiagaan Jabatan Bomba. Dan kita akan terus sahaja ke Sarawak, cerita pagi di negeri Sarawak bersama rakan pelapor saya Abang Iskandar. Ini adalah berkaitan dengan program penanaman sayur. Apa kata sudah Abang Iskandar sudah pun bersedia, saya serahkan kepada anda. Abang Iskandar, silakan. Baik, terima kasih buat rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat Malaysia Madani. Cerita Pagi Sarawak untuk kali ini kita berada di pusat pemulihan dalam komuniti Bintulu dalam program penanaman sayur hidroponik untuk kanak-kanak istimewa di PPDK Bintulu. Baiklah, untuk pengisian lebih lanjut mengenai perkara ini bersama saya sekarang ini iaitu Profesor Madya, Dr. Leong Siong Sing, Ketua program pada pagi ini. Salam sejahtera dan selamat pagi ya Puan. Selamat pagi. Okey, baiklah Puan. Boleh tak Puan terangkan apakah objektif dan pengisian program pada pagi ini? Okey, so program ini actually dia bertajuk dikenali sebagai Team Out with Invisible Yet Minority Powerful Organism. So nama singkatan dia ialah TINY, TINY. So program ini bertujuan pertama untuk mendedahkan kepada pihak komuniti dan juga peserta-peserta kanak-kanak istimewa kepada teknologi hidroponik, penanaman hidroponik. So objektif kedua adalah untuk menghasilkan sayuran untuk sayuran organik untuk masyarakat umum. Objektif yang ketiga pula adalah untuk membantu menjanakan pendapatan mampan untuk PPDK Bintulu. Selain daripada PPDK bahagian Bintulu, di mana lagi program seperti ini dijalankan Puan? Okey, so kami telah berjaya menjalankan program penanaman komuniti
di pelbagai lapisan masyarakat. Tetapi untuk penanaman khas kepada kanak-kanak istimewa ini ialah pertama kali dijalankan di PPDK Bintulu. Okey, akhir sekali Puan, apakah harapan Puan mengenai program penanaman sayur hidroponik ni, Puan? Okey, so saya berharap program ini akan terus berkembang supaya boleh memotivasi lebih ramai peserta untuk menanam sayuran hidroponik, especially yang guna mikrob yang berkesan, mikroorganisma berkesan. Dan selepas tu, di samping itu, penanaman ini boleh dijadikan hobi dan juga boleh menjadi sebagai langkah ke arah menjadi usahawan di masa hadapan. So, di samping itu juga, dia dapat menjana pendapatan tambahan kepada PPDK. So, saya ingin mengimpikan supaya agar orang awam lebih mengenali PPDK Bintulu dan juga institusi yang sama, dan harap boleh memastikan macam bantuan, sokongan kepada kanak-kanak istimewa. So, harap mereka akan mendapat lebih banyak bimbingan dan sokongan. Okay, baik, terima kasih Puan dengan perkongsian mengenai program penanaman sayur hidroponik di dalam komuniti PPDK ini. Saya kira setakat ini dahulu perkongsian saya dari Sarawak bersama saya Iskandar Shah dari Bintulu. Kembali semula dengan rakan segas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang Iskandar atas laporan tadi. Dan untuk segmen kali ini, perhatian kami bawakan anda, terutamanya bagi anda yang berada di negeri Perak, kerana kita akan berbicara tentang jelajah halal Malaysia Perak bersama kami pagi ini. Tuan Hairul Arifin Sehari, reunion sebenarnya Tuan, ya. Kita pernah berjumpa awal tahun ni. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh untuk topik ini, kita saksikan klip khas yang telah disediakan ini. Atas sambutan yang menggalakkan sebelum ini, HDC dengan bangganya membawakan kepada anda Jelajah Halal Malaysia siri ketiga. Edisi kali ini, Jelajah Halal Malaysia akan menjelajah kedua buah negeri di utara dan pantai timur tanah air. Khusus buat pemain industri halal di negeri Kelantan dan Perak, Jelajah Halal Malaysia bakal menyajikan pelbagai program menarik dan perkongsian maklumat untuk anda mengembangkan lagi empayar perniagaan halal anda. Inilah masanya untuk anda menghubungkan perniagaan anda dengan pemain industri halal yang lain. Jadi apa tunggu lagi? Selahkan potensi perniagaan halal anda bersama kami di Jelajah Halal Malaysia 2023. Layari laman web dan media sosial rasmi HDC untuk maklumat lanjut. Baik, lokasi di negeri Perak bersama kami pagi ini Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation Berhad. Tuan, awal tahun ini telah pun dilawati negeri Kelantan. Dan selepas ini destinasi negeri Perak. Mungkin Tuan boleh jelaskan ataupun kongsikan dengan para penonton kenapa dua negeri sahaja dipilih untuk setiap siri? Pertama sekali, bila kita lakukan Jelajah Halal Malaysia ini, ia lebih bersifat strategik, di mana ialah kesinambungan daripada keputusan-keputusan yang dibuat oleh Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri satu, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan daripada situ kita identify negeri-negeri yang kita rasa cukup strategik, yang boleh menarik sebanyak usahawan yang kita boleh jumpa. Kerana Jelajah Halal Malaysia ini bersifat kita door to door. Maksudnya HDC di peringkat persekutuan, kita akan turun ke negeri-negeri tertentu dan berdasarkan, dan kita akan buat ini berdasarkan sumber yang kita ada, berdasarkan intelijen yang kita ada dan berdasarkan perancangan setahun. Jadi kita buat dua berdasarkan kemampuan yang kami ada. Tetapi bagaimanapun, tindakan secara bersifat regional ini sebenarnya sangat strategik. Walaupun kami buat di Perak, tetapi kita juga akan menarik usahawan-usahawan yang berada di belah utara, termasuklah Penang, Kedah, Perlis dan juga utara Selangor, ya. Jadi 3 jam saja daripada Selangor nak 3 jam, daripada Penang nak turun Perak 3 jam. Jadi kita pilih Perak, satu lokasi yang strategik supaya kita dapat menarik sebanyak usahawan yang berada di region sebelah utara. Walaupun mereka belum ada sijil halal ke, dah ada sijil halal ke, kita terima juga datang
Mana yang belum ada sedia halal kita akan bantu. Mana yang dah dapat sedia halal tu kita akan tingkatkan lagi kapasiti dan capability mereka untuk menjadi pengeksport ataupun sekurang-kurangnya masuk ke pasaran tempatan. Bagaimana Tuan lihat dengan adanya siri seperti ini dapat membantu merealisasikan Pelan Induk Industri Halal yang dibentangkan? Susah soalan tu. Nak nampak macam in tandem dengan plan yang ada. Ya, dia begini. Yang ini untuk jawab soalan ni kita kena backtrack ya. 15 tahun dahululah waktu saya mula berkecimpung dalam pembangunan ekonomi halal di peringkat tempatan dan juga antarabangsa ini. Dan pada ketika itu hanya beberapa buah negara sahaja yang sebenarnya terlibat ataupun faham berkenaan apa itu ekonomi halal ataupun pembangunan ekonomi halal. Tetapi selang beberapa tahun kita tengok satu dunia telah pun mula berbicara berkenaan ekonomi halal dan itu pun hasil daripada kegiatan promosi yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia melalui agensi-agensi di bawah MITI dan juga di luar MITI. Dan kita nampak kesannya dari segi ekonomi pada tahun 2020 sahaja pasaran ekonomi halal dunia telah pun mencecah 3 trilion USD. Dan akan meningkat kepada 5 trilion USD menjelang 2030. Ya. Dan ini telah menimbulkan satu cabaran yang amat besar dari sudut supply chain halal itu sendiri dalam konteks ekonomi halal moden. Dan kita lihat dari segi supply ya, bekalan produk halal yang masuk ke pasaran 3 trilion dolar ini hanyalah pada sekitar 20%. Meninggalkan jurang yang amat besar 80% ya. Antara supply and demand. Dan dari sudut itu juga kita tengok dari sudut prestasi Malaysia itu sendiri ya. Prestasi Malaysia itu sendiri pada tahun lepas ekspor halal Malaysia telah mencecah 60 bilion ringgit. Baik sebab dah meningkat hampir 60% berbanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi apalah 60 bilion ringgit ini berbanding dengan pasaran 3 trilion yang begitu luas ya. Dan kita kaji lagi kenapa mana datang 60 bilion ringgit ini, 60 bilion ekspor halal ini. Sebenarnya di Malaysia tak sampai pun 10,000 syarikat yang ada sijil halal. Dan daripada 10,000 syarikat yang ada sijil halal ni tak sampai 3,000 yang mengeksport. Dan pengeksport yang 3,000 inilah yang menyumbang kepada 60 bilion ringgit Malaysia ini. Jadi tugasan yang diberikan kepada HDC ini bersama dengan JAKIM insya-Allah kita akan cuba untuk meningkatkan bilangan syarikat yang ada sijil halal dan mereka yang dah ada sijil halal bagaimana kita akan wujudkan intervensi tertentu untuk meningkatkan kapasiti, capability dan sebagainya untuk mereka menjadi pengeksport dan sekurang-kurangnya masuk ke pasaran tempatan. Jangan nafikan peluang yang ditawarkan oleh pasaran halal tempatan kerana menjelang 2030 berdasarkan analisis yang dibuat oleh HDC, pasaran halal tempatan akan mencecah 113 bilion dolar. Apa sebenarnya halangan ataupun justifikasi yang diberikan oleh syarikat-syarikat ini yang melewatkan mereka mendapatkan sijil halal ini? Pada kami sebenarnya ia adalah antara misperception dan juga realiti lah. Misperception yang ada di luar sana, mereka merasakan untuk mendapatkan sijil halal ini susah, mahal dan sebagainya. Tapi dari segi realiti ini sebenarnya awareness dan juga pemahaman mereka dan persediaan mereka untuk mendapatkan sijil halal ini masih lagi di peringkat yang perlu dibantu. Ya. Nak dapat sijil halal ni umpama nak menduduki peperiksaan juga. Kalau kita tak ready, kita jangan duduki peperiksaan dulu. Pergilah tuition, belajar dan sebagainya. So this is one of the intervention yang HDC tengah buat. Bagaimana kita boleh membantu bakal-bakal pemohon sijil halal ini di peringkat pra permohonan itu lagi. Sendiri. Kerana kalau kita lihat skim ataupun sistem persijilan halal Malaysia ini sebenarnya terbahagi kepada 3 fasa penting. Fasa pra kelulusan, fasa kelulusan dan fasa pasca kelulusan. Apa yang telah dibincangkan dan dah diputuskan oleh Majlis Pembangunan Industri Halal yang bermesyuarat beberapa bulan yang lepas, mereka telah menetapkan bahawa proses kelulusan persijilan halal itu perlu dikurangkan daripada bertahun-tahun atau berbulan sebelum ini kepada 23 hari bekerja saja. Itu kami akan cuba melalui POC, Proof of Concept. Right. Tetapi untuk mencapai sasaran 30 hari bekerja atau 23 hari bekerja ini, kualiti permohonan yang sampai kepada JAKIM itu haruslah berada pada tahap terbaik. Kena tulis lah. Dua hala jadi berlaku kelompongan sebelum ini di peringkat pra dan juga pasca kelulusan. Dan kerajaan melalui Majlis Halal Malaysia telah pun memberi mandat ini kepada HDC. Uruskan pra kelulusan dan pasca kelulusan. So kita akan lakukan pelbagai intervensi dari sudut latihan, konsultansi dan sebagainya, akses kepada pasaran, akses kepada dana, insentif, bahan mentah halal dan sebagainya, termasuklah skill worker dan profesional dalam industri halal. Jadi wadahnya, platformnya di peringkat domestik adalah Jelajah Halal Malaysia. Di mana kita nak
perkenalkan kepada seluruh usahawan yang berada di belah utara sana apa program-program yang boleh ditawarkan oleh HDC dan rakan-rakan strategi HDC. Jadi membawa ke soalan seterusnya, Tuan, untuk jelajah di Perak ini, apa antara pengisian ataupun key points yang disediakan untuk para pengunjung, para peserta? Ya, kita akan tawarkan 4 perkara. Okey. Yang pertama adalah akses kepada insentif, dana dan juga pembiayaan. Oh, itu pertama. Sebab kalau tanya mana-mana usahawan di luar sana nak apa? Dana. Duit lah. Nak insentif, nak pengecalan cukai dan sebagainya. Ya, right? Itu pertama. Yang kedua adalah akses kepada pasaran. Market space dan marketplace. Right? Kenapa nak dapat CJ halal? Pasal nak masuk ke pasaran-pasaran tertentu. Ya. Sebelum dapat CJ halal, mungkin seorang pengusaha telah pun mengeksport ke 2 buah negara. Dah dapat CJ halal, harapannya tinggi. Ya. Saya nak mengeksport ke 20 buah negara. Betul. So, boleh tak kita buktikan itu? Yang kedua. Yang ketiga adalah pengkayaan dari segi strategi pemasaran. Packagingnya, nak masuk ke pasaran tertentu bagaimana, positioning produk dan sebagainya. Itu yang ketiga. Betul. Dan yang keempat adalah akses kepada skill and also professional dalam industri halal. Kerana halal ini merupakan satu bidang yang knowledge driven. Betul. Jadi knowledge dia terletak kepada manusia di kalangan halal eksekutif dan juga halal internal auditor yang bertauliah. Kerana mereka inilah golongan profesional dan juga yang terlatih yang membantu majikan-majikan mereka untuk memastikan proses permohonan halal mereka itu lancar dan penting juga untuk memastikan integriti halal itu terpelihara. Betul. Di sepanjang proses kelulusan. So tak bolehlah hari ini dapat kelulusan 2 bulan okey, lepas tu halal tak okey, itu kena bidat. Yalah, nak mendapatkan A itu senang, nak mengekalkan A itu. Jadi nasihat ataupun saranan Tuan kepada dalam 2 minit berbaki kita hari ini, saranan kepada mereka yang akan menyertai pengetahuan bagaimana yang mereka perlu sediakan sebelum tampil untuk jelajah selepas ini. Tidak ada requirement datang ramai-ramai. Sebab aspirasinya adalah untuk menjadikan jelajah halal Malaysia Perak ini sebagai jelajah yang terbesar. Wow. Dari kalangan 5 negeri yang telah kita laksanakan sebelum ini. Sasaran usahawan yang kami letakkan sangat tinggi, 500 usahawan insya-Allah. Dan setakat hari ini lebih 300 telah pun berdaftar. Ada banyak ruang lagi kekosongan. Datang beramai-ramai pak cik, mak cik, abang adik semua di sekitar Perak, Terengganu, Perlis, Penang, Kedah, Selangor dan sebagainya. Datang ramai-ramai dan pastikan yang komitmen itulah. Kalau boleh, sebab event ni berlaku 2 hari. Kalau boleh ada di situ untuk 2 hari sebab pengisian itu sangat-sangat padat. Kita akan bermula daripada 27 hari bulan dan berakhir pada 28 hari bulan petang. Lokasinya, Tuan? Lokasinya adalah Hotel Casuarina Meru di Perak. Dan sekiranya mereka ingin mendapatkan lebih banyak maklumat sebelum berlangsungnya hari acara nanti, di mana mereka boleh dapatkan informasi? Mereka boleh lawat lawan sesawang HDC www.hdcglobal.com ataupun boleh lawat mana-mana social media platform HDC, Facebook, LinkedIn, Instagram, apa yang ada di luar sana. Sedikit masa lagi, harapan secara peribadi Tuan sendiri, bagaimana diharapkan untuk acara jelajah ini menjadi game changer ataupun pengubah ekosistem kepada para usahawan untuk kita. Meningkatkan ekspor halal negara tidak ada cara lain melainkan daripada meningkatkan bilangan syarikat yang ada CJ halal dan meningkatkan bilangan pengeksport. Jadi lagi ramai usahawan di luar sana yang on board the halal economy, makin mudahlah sebenarnya kerja HDC untuk mencapai 3 objektif kami lah. Pertama adalah untuk meningkatkan halal ekspor negara, yang kedua adalah untuk menarik seberapa banyak pelaburan langsung ke dalam kawasan industri halal kami, dan yang ketiga adalah untuk mencipta peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat Malaysia dalam ekonomi halal yang kami anggap satu segmen yang paling meningkat majulah 7 hingga 8% tahun dari segi pertumbuhannya. So itulah sebenarnya, makin the more the merrier. Akan on board the economy. Terima kasih Tuan Hairul kerana sudi meluangkan masa bersama kami, dan juga kita doakan yang terbaik untuk penganjuran jelajah halal di Perak nanti. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Ayuh, kita meriahkan perasmian Karnival Usahawan Desa KUD 2023 at Putrajaya bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 25 November 2023, Sabtu 11 pagi, hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM.
tebatan banjir dipermainkan dalam sosial media. Anwar kata batal. Kemudian teruskan macam ini main. Yang saya batal apa? Saya batal kelulusan. Sebab apa saya batal? Sebab rundingan terus. Saya tanya Kementerian Keuangan, dia kata kos terlalu tinggi. Saya kata pasal apa lulus? Terpaksa lulus. Sebab apa? Sebab fatwa. Ni fatwa mufti baru. Kalau tak ada tender, buat semula. Sebab itu bila saya umum, Johor satu projek, Sungai Golok Kelantan tertangguh. Next phase. Tetapi bila kita selamatkan dana dengan tender, saya sambung Johor ada 2 projek dan tebatan banjir Kelantan Sungai Golok saya segerakan. Bukan bagi saya bukan soal politik, orang seksa dengan banjir ini. Tapi sebab apa? Sebab kita boleh tender. Sebab apa? Kita selamatkan bilion ringgit wang rakyat daripada dia masuk akaun parti dan akaun peribadi. Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Berbaki lebih kurang dalam 6 minit lagi untuk kita menghabiskan siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang menonton seawal jam 8 pagi tadi. Jadi banyak perkongsian kami kongsikan, terutamanya persediaan kita dalam menghadapi monsun Timur Laut yang ada 2 jangkaan sekarang, Saliha. Berlakunya banjir dan dalam masa yang sama ada beberapa negeri akan berlakunya musim panas yang ekstrim ataupun fenomena El Nino, terutamanya di Sabah dan Sarawak, dan juga kesiapsiagaan Jabatan Bomba dapat kita lihat bersedia untuk menghadapi kedua-dua situasi ini. Tapi tugas kita sebagai masyarakat perlu juga sentiasa bersedia dan peka terhadap informasi yang sentiasa diwawarkan di media sosial terutamanya. Walaupun sering dianggap beberapa negeri yang sudah barangkali lazim dengan situasi bencana alam seperti ini, tapi pastikan juga terus mendengarkan apa yang telah pun diarahkan oleh pihak berkuasa. Sekiranya perlu pindah segera dan pastikan pindah dengan dokumen-dokumen ataupun letakkan ke tepi dokumen-dokumen penting supaya dapat diuruskan pasca bencana nanti, urusan-urusan admin ataupun pentadbiran dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan paling penting sekali bagi mereka yang berada di PPS untuk sama-sama kita jaga kebersihan dan juga keselesaan, dan ini pasti juga diuruskan oleh kementerian dan juga agensi yang terbabit, dan keselesaan mereka merupakan satu keutamaan utama untuk mereka yang bertugas di sana. Kepada sesiapa sahaja yang berada di lokasi panas ataupun hotspot ataupun lokasi yang dijangkakan banjir, jangan lupa untuk sentiasa bersedia ada satu beg yang diletakkan segala kelengkapan penting dalam beg itu. Dan yang paling penting juga adalah ketika banjir ini adalah untuk kita mengelakkan daripada penyakit-penyakit daripada berlaku. Itu yang pertama. Dan yang kedua dan yang ketiga, yang paling penting juga adalah dari segi kebersihan makanan dan juga tanggungjawab kita untuk mendapatkan bekalan dan juga meminum air yang bersih. Kerana ini adalah satu perkara yang cukup penting untuk kita mengelakkan penyakit-penyakit itu singgah ke badan kita, dan juga kita sentiasa
mengamalkan kesihatan yang baik supaya kesihatan kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Itu adalah tugas kita ataupun masyarakat yang berada di lokasi-lokasi hotspot banjir. Dan untuk itu, terima kasih kerana mengikuti siaran kami sejak awal pagi tadi dan teruskan menonton TV1 selepas ini. Bagi pihak penerbit kami, Kamal Firmansyah dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, kami juga doakan semoga hari anda terus produktif dan juga diberkati insya-Allah. Alhamdulillah. Dengan itu saya Ridwan Mustafa dan Zahari Ismail. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rezeki kita jumpa lagi. Coba tuh